Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua follower page FTR Bidadari Solution. Apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan ketenangan, kemudahan dalam setiap urusan yang kalian lakukan kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah di page FTR Bidadari Solution hari yang ke-7 pada tahun 2021 ini. Alhamdulillah. Okey, tajuk hari ini adalah bahaya dosa. So, semua orang tahu kan, dosa tu sangat-sangatlah perkara yang Allah benci, yang Allah tak suka nak dengar, insya-Allah. So, apakah antara bahaya dosa yang Solehah akan share hari ini? Okey, boleh tolong share dan tolong kongsikan Solehah punya link live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Solehah nak share dengan anda apakah antara bahaya dosa. Okey, yang pertama, kita kena tahu apa itu dosa. So, dosa adalah terbahagi daripada dosa besar dan dosa kecil. So, adakah kita pada hari ini ada melakukan dosa kecil maupun dosa besar dan kita biarkan begitu sahaja? So, tahulah dosa ini sangat berbahaya. Kalau kita tak sempat bertaubat, kita takkan cium bau syurga. So, sementara masih ada masa ni, sementara masih pintu taubat belum ditutup, Allah masih buka pintu taubat tu, anytime kita boleh bertaubat dan kita bersungguh-sungguh tinggalkan dosa-dosa kita yang lalu dan kita berazam serta merasa keinsafan yang teramat sangat supaya tidak mengulangi dosa-dosa yang lampau. So, hari ni Solehah nak share apakah antara bahaya dosa. So, yang pertama, bahaya dosa adalah kita akan diazab di dalam neraka. Kita akan dibakar dan dicampakkan ke dalam api neraka, neraka Jahannam, neraka Al-Saqar. So, banyak lagi nama-nama neraka. So, kalau hidup kita penuh lagi dengan dosa, kita tak sempat lagi bertaubat, cepat-cepat bertaubat, jangan bertangguh lagi. Lakukan taubatan nasuha. Setiap malam sebelum tidur, lakukan solat sunat 2 rakaat. InsyaAllah solat sunat taubat 2 rakaat kita lakukan setiap hari. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu supaya kita tidak mengulangi lagi dan kita bertaubat sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah tu maha penerima taubat. Sesungguhnya Allah tu maha pengampun. Kalau kita bersungguh-sungguh tunjukkan kita punya keinsafan, kita tunjukkan kita punya rasa kotor yang teramat sangat, rasa hina yang teramat sangat dan kita minta ampun dengan Allah bersungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan mengampunkan kita dan kita akan bebas daripada diazab api neraka. So, kalau kita masih ada dosa besar dan dosa kecil yang kita masih lakukan di dunia ini, Allah akan azab kita di hari akhirat kelak. Kita akan dicampakkan ke dalam neraka dan hati-hati. Ini adalah antara bahaya dosa, di mana hukuman kita tak akan terlepas. Kita akan diazab, akan diseksa di hari akhirat kelak. Setiap perbuatan kita, perbuatan jahat, maksiat, dosa yang kita lakukan tak ada satu pun yang takkan dihisap. Semuanya akan dihisap. Tak ada satu yang terlepas. So, hati-hati. Okey, yang kedua, bahaya dosa adalah akan membahayakan kita punya nasab keturunan. Di mana kalau orang yang berzina, anak yang lahir, anak luar nikah telah mengganggu keturunan, akan mengganggu susun galur, macam mana keturunan anak nak dibentikan dengan apa. So, sangat-sangat mengganggu sistem
susu galur kita dalam Islam macam mana akan mengganggu keturunan, nasab keturunan kita. Nanti sebenarnya itu adalah haram untuk berkahwin, and then bila kita tak tahu itu adalah bukan adik-beradik kandung kita, dah menjadi satu masalah yang besar. So dekat sini, bila kita melakukan dosa dan kita sedar, kita bertaubat, tetapi segalanya masih lagi orang kata terlajak perahu boleh diundur, tetapi terlajak perbuatan memang akan membawa kesan buruk terhadap keturunan, akan memberi kesan kepada anak-anak, masa depan mereka macam mana. So dekat sini adalah tanggungjawab seorang ibu bapa supaya anak yang lahir tu adalah anak yang benar-benar mengikut selepas telah bernikah, mengikut perkahwinan Islam yang sebenar-benarnya, bukannya hasil daripada perzinaan. So inilah bahaya dosa, di mana kita rasa seronok nak buat dosa, kita rasa seronok nak berzina, buat maksiat sewaktu hayat kita, tetapi ini akan memberi kesan kepada banyak individu, akan memberi kesan kepada masa depan anak tersebut, masa depan ibu tersebut. So kita kena berhati-hati. Sebelum melakukan sesuatu tu, kita kena berfikir secara waras. Kita kena berpandukan kepada ajaran Islam yang sebenarnya, dan kita tahu bahaya zina, kita tahu bahaya melakukan perbuatan yang tidak bermoral. So dekat sini hendaklah kita cakna, dan jangan sesekali kita dekati zina, jangan sesekali kita dekati maksiat, jangan duduk di tempat-tempat yang boleh mengundang kepada perzinaan dan juga dosa-dosa besar ini. Allah akan mengazab kita dengan sangat teruk. Azab orang yang berzina ni sangat-sangat teruk, dan inilah hukuman kepada orang yang tak jaga hubungan silaturahim, tak jaga ikhtilat, tak jaga pergaulan antara lelaki dan perempuan, bertepuk, bertampar, pegang sana sini. So ini adalah antara bahaya-bahaya dosa yang kita kena elakkan, dan jangan kita mengundang murka Allah. Sebab sesekali Allah dah murka kepada kita, bukan orang yang berdosa sahaja yang kena, tetapi semua sekali akan kena. So kat sini hati-hati bahaya dosa, jangan kita mengundang murka Allah. Okey, yang ketiga, antara bahaya dosa yang ketiga adalah hidup kita akan susah dan Allah tak reda atas apa yang kita lakukan. Rezeki yang masuk adalah rezeki yang haram, rezeki yang masuk adalah rezeki yang tak diberkati, rezeki yang kotor. So kita nak ke bagi anak, isteri kita makan sumber daripada sumber yang kotor, sumber yang tak diredai oleh Allah, dan akan menyebabkan darah daging kita pun akan mengalir daripada sumber-sumber yang syubhah, akan mengalir sumber-sumber yang haram. So kita nak bagi anak dan isteri kita makan, pastikan ia adalah sumber yang halal. Jangan kita bagi mereka makan hasil curi, jangan kita bagi mereka makan hasil rompakan, jangan kita bagi mereka makan hasil daripada apa sahaja yang tak patuh syariah, yang kotor, yang mengundang murka Allah. Berikanlah rezeki yang halal. Walaupun sedikit kita dapat, insya-Allah bila rezeki itu adalah rezeki halal, dia akan menjadi rezeki yang berkat. So kita kena cakna, jangan kita anggap sesuatu keuntungan yang banyak tu bila kita lakukan dengan cara yang salah, ia adalah rezeki halal. No. Tetapi bila kita dapat rezeki yang banyak tu tetapi dengan cara yang salah, dia adalah tetap rezeki yang haram dan tak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena cek, apakah makanan yang kita masuk dalam perut kita hari ni, kita suap anak-anak kita hari ni, kita masakkan mereka adalah sumber yang halal, sumber yang diberkati. So hati-hati, sebab bahaya dosa ni, kita makan sesuap makanan yang haram pun dah akan memberi kesan yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Jadi darah daging. Inikah kita nak hasilkan anak yang pintar, bijak dalam pelajaran? Sebab tu bila anak dia makan sumber yang haram, sumber yang tak diredai, makanan tu akan menyebabkan akal fikiran anak-anak kita susah nak masuk, hati tak terang, hati gelap. Sebabnya sumber daripada pemakanan yang haram. So ibu bapa kena cek, pastikan apa yang kita makan, yang kita suap dekat anak-anak kita adalah sumber yang Allah reda, sumber yang halal dan bersih lagi suci, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, antara bahaya dosa adalah kehidupan orang yang melakukan dosa tu dia takkan pernah tenang. Hidup dia sangat-sangat porak-peranda, dia jauh daripada rahmat Allah, dia jauh daripada pertolongan Allah. Sebab tu hidup dia makin susah, hidup dia makin stres, hidup dia semakin buntu. Sebabnya bila kita lakukan dosa, kita semakin jauh daripada Allah.
Tetapi andai kita setiap hari titik-titik hitam dalam hati kita, kita kelorok, kita sental, kita